Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan dan anak-anak yang berada di ruangan chat hari ini. Hari ini kita akan bersama kelas Bongkau A, SPM Sejarah 2021. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak mari kita sama-sama yang beragama Islam boleh memulakan kelas dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita bersama dengan presenter kita mungkin kamu pernah jumpa presenter kita sebelum ini. Okey, presenter kita hari ini adalah Cikgu Umi Yasirah Arafah daripada SMK Bukit Baru Melaka yang akan berkongsi tajuk bab 9 iaitu Dasar Luar Malaysia di bawah topik insya-Allah kalau kita sempat hari ini adalah di bawah topik 9.4 hingga 9.5 iaitu Malaysia dalam Commonwealth dan juga cabaran mengukuhkan dasar luar. Jadi kelas yang kita adakan hari ini adalah anjuran oleh unit SI susah nak sebut ni SISC Plus Science Social Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Selalu tersasul sebab dia dekat-dekat S dengan banyak-banyak sebutan yang hampir sama. Okey, jadi sebelum kita bermula, harap anak-anak boleh bila menggunakan profil yang bersesuaian, menaip dengan bahasa yang sopan sebab kita memang merakamkan kelas kita dan akhir kelas kita live siaran ini akan menjadi rakaman dan tontonan semua. Okey, saya akan jemput Cikgu Masura turut bersama. Tapi nampaknya line Cikgu Masura tak berapa clear lah tu. Okey, tak apa. Apa kata saya serahkan pada Cikgu Umi? Cikgu Umi dah sedia? Ya, dah bersedia, insya-Allah kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada anak-anak cikgu dan juga rakan-rakan yang berada di ruangan chat pada malam ini. Selamat akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2021. 1957 dah balik-balik. Okey. Seterusnya, cikgu kita boleh share lah slide kita. Cikgu Masrina boleh share. Jadi kita ada bersama dengan dua cikgu Mas di sini. Waalaikumsalam, Cikgu Nazim Kayani. Okey, kalau boleh di ruangan chat tolong mentionkan awak daripada mana. Okey, sekurangnya saya tahu. Okey. Terima kasih Puan Han, GKMP saya yang berada dengan saya pada malam ini. Okey, kita akan lihat kepada bab 9 iaitu Dasar Luar Malaysia, iaitu topik yang telah dibincangkan pada hari Rabu, hari Rabu yang lepas oleh Cikgu Asmi. Jadi saya akan meneruskan lagi perjuangan ataupun pembelajaran kita untuk bab 9 iaitu Dasar Luar Malaysia, dengan saya akan meneruskan kepada topik 9.4 dan 9.5. Okey, Cikgu Mas teruskan slide yang seterusnya. Ya, iaitu topik kita. Okey, iaitu Cikgu Mas topik yang sebelum ni dulu. Okey. Ya, yang pertama kita akan lihat kepada 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Kemudian seterusnya bila habis dah bab 9.4, kita akan turun kepada topik 9.5. Okey, kita ada lebih kurang 1 jam. Bagi cikgu 1 jam cikgu boleh membebel banyak sebenarnya. Tetapi kita akan, kalau kata saya cepat, awak nyatakan, awak soalkan, berikan soalan daripada dalam ruangan chat kalau kata cikgu cepat. Okey, kalau kata ada persoalan pun awak tulis dalam ruangan chat yang telah dikemukakan di sebelah kanan saya. Okey, teruskan. Teruskan kepada slide yang seterusnya, Cikgu Masrina. Okey, kita tengok topik 9.4 pada malam ini, Malaysia dalam Commonwealth.
Okey, apa itu pertubuhan Commonwealth? Apa itu maksudnya Commonwealth? Bukan Commonwealth. Sebut Commonwealth lah. Okey, iaitu dianggotai. Commonwealth lah merupakan sebuah pertubuhan yang telah dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah diberi kemerdekaan oleh negara British terhadap negara-negara yang dijajah oleh mereka. Okey, dalam topik 9.4 ni, Malaysia dalam Commonwealth, iaitu kita akan melihat Malaysia dari segi aspek penyertaan dan sumbangannya, iaitu kita ada 6 aspek yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu rancangan Colombo, kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, penentangan dasar apartheid. Jangan apartheid ya. Dasar apartheid. Okey. Kemudian mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun COGEP dan juga sukan Commonwealth. Okey, kita teruskan slide yang seterusnya. Okey. Kita lihat kepada, sebelum tu saya mohon kepada murid-murid ataupun anak-anak cikgu di ruangan chat, sediakan sehelai kertas dengan sebatang pen ataupun pensel. Sehelai kertas dengan sebatang pen ataupun pensel. Okey, saya mohon awak buat ni ya. Okey, awak sediakan. Okey, kita tengok yang pertama topik kecil kita dalam 9.4. Okey, kita tengok topik pertama iaitu rancangan Colombo. Saya singkatkan menjadi Rambo. Ini bukan nak pergi perang lah. Rancangan Colombo. Iaitu saya singkatkan Rambo. Okey, rancangan Colombo ni telah diperkenalkan di dalam pertubuhan program ataupun rancangan yang diperkenalkan dalam Commonwealth itu pada tahun 1951. Okey, merupakan sebuah rancangan yang membincangkan ataupun yang menekankan ataupun mengambil berat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota Commonwealth. Okey, apakah masalah yang mereka bincangkan di dalam rancangan Colombo tersebut? Adalah untuk menangani masalah kemiskinan. Miskin. Okey, kita lihat gambar yang tersebut. Okey, kita dapat lihat bila sebut saja miskin ialah kerana maksudnya benda yang kita kata berkaitan dengan duit. Tetapi kalau sebut miskin je duit, tapi tidak. Sepatutnya kita akan lihat daripada aspek maksudnya daripada aspek pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Kesihatan pun akan menjadi kita kata tidak baik. Sebab apa? Akibat kemiskinan. Contohnya kita lihat bagaimana tempat tinggal dalam gambar tersebut. Mereka tidak ada tempat tinggal yang begitu baik ataupun bagus untuk mereka berlindung. Dan akhirnya slide itu juga daripada dalam rancangan Colombo tersebut juga kita dapat lihat telah memberikan program latihan untuk kaki tangan awam dan swasta sejak tahun 1995. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Apa yang tak jelas cikgu Aiman Amirul? Okey, nanti awak mentionkan di situ apa yang awak tak tahu. Okey. Okey, seterusnya slide yang seterusnya. Okey, yang pertama sekali saya nak awak catat perkataan Rambo. Okey, kita tengok seterusnya iaitu penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam kerjasama pertahanan. Saya singkatkan menjadi KRAH. Okey, KRAH. Apakah peranan dalam kerjasama pertahanan ini? Iaitu yang pertama, sumbangan dan penyertaan Malaysia iaitu untuk memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara dan merujuk pada kerjasama pertahanan tersebutlah. Okey, misalnya kita dapat lihat melalui perjanjian dengan dengan Britain pada 12 Oktober 1957. Okey, awak kena tahu kita Malaysia menjadi anggota negara Commonwealth secara automatik selepas 31 Ogos 1957. Maka kita pun menjadi anggota 1957 dan secara rasminya akan terlibat dengan program-program yang dirancangkan di bawah pertubuhan Commonwealth. Tadi yang pertama tadi Rambo iaitu rancangan Colombo. Yang kedua ialah kerjasama pertahanan iaitu KRAH. Okey, kita lihat lagi.
Okey, apabila menyertai Commonwealth, maka Malaysia juga perlulah menyediakan kemudahan ketenteraan kepada Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth dalam bentuk obligasi atau keperluan antarabangsa. Ada apa-apa nak tanya? Khidmat nasihat. Okey, khidmat nasihat tu awak merujuk kepada slide yang sebelum ni. Betul? Iaitu kita lihat kepada program seterusnya kepada program yang muka surat rancangan Colombo tu ke? Khidmat nasihat Azif Dahri. Ya. Okey. Khidmat nasihat ni maksudnya merangkumi 3 aspek lah. Awak dah tahu belajar sejarah kita mesti tahu 3 aspek. Iaitu politik, ekonomi dan sosial. Jadi dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Maksudnya ke politik ni kita lihat merujuk kepada daripada aspek pendidikan. Sosial dalam pendidikan. Okey, sistem pentadbiran pun apa pun boleh berlaku. Itu maksud khidmat nasihat. Okey, yang seterusnya kita teruskan lagi, next slide. Okey, seterusnya ialah sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam kerjasama ekonomi. Okey, awak tolong catatkan singkatan untuk kerjasama ekonomi iaitu SAMANOMI. Iaitu apakah kepentingan ataupun sumbangan dan penyertaannya? Apakah kelebihan yang dapat dalam kerjasama ekonomi yang telah dirancangkan dalam Pertubuhan Commonwealth, iaitu mempunyai rakan dagang utama dari negara Commonwealth. Okey, apakah yang kita dapat lihat daripada kerjasama tersebut? Yang pertama, dapat mempermudahkan urusan import ekspor. Selain itu, apabila menyerahkan dagang utama dari negara Commonwealth, kita akan dikenakan kadar cukai yang rendah seperti cukai ekspor barangan lah. Okey. Selain itu juga kita dalam kerjasama ekonomi juga menyediakan kemudahan kredit dan dana. Dan dana Commonwealth. Kredit ni kita rujuk kepada hutang lah. Dana adalah wang tabungan lah. Okey. Dan seterusnya, pelaburan dalam aspek pembangunan akan menjadi rancak. Jadi setiap negara-negara anggota Commonwealth tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Okey. Okey, Cikgu Mas dengan Cikgu Masrina bantu saya lah. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi topik yang seterusnya. Okey, penentangan dasar apartheid. Okey, saya singkatkan menjadi dapat. Okey, mengapakah majoriti anggota Commonwealth menentang dasar apartheid merupakan berkaitan dengan penyalahgunaan hak asasi manusia. Apa itu dasar apartheid? Membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Warna kulit. Okey. Warna kulit ni senanglah saya nak tunjuk awak. Orang hitam duduk sebelah, orang putih duduk sebelah. Itu contohlah. Okey, perkara membezakan hak seorang berdasarkan warna kulit berlaku di Afrika Selatan. Okey, akibat daripada dasar apartheid yang diamalkan oleh negara Afrika Selatan menyebabkan majoriti negara anggota Commonwealth menentang dasar tersebut. Akibatnya menyebabkan Afrika Selatan menarik diri dalam penyertaan Commonwealth. Okey. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya ruangan chat cikgu? Boleh tak? Yang pastinya saya nak awak dah dapat 1 rainbow, kerah, SAMANOMI dan dapat. Okey, saya nak awak salin tersebut. Okey. Singkatan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula yang seterusnya, sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun singkatan dalam bahasa Inggerisnya COGM. Okey, mesyuarat ketua-ketua negara ni diadakan setiap 2 tahun sekali. Okey, dalam mesyuarat tersebut akan membincangkan ataupun merundingkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota.
Dan Malaysia juga pernah menjadi tuan rumah untuk COGM pada tahun 1989. Isu-isu semasa antarabangsa ni, kita tengoklah apakah isu hangat pada tahun tersebut. Okey, kecuali sepatutnya kalau ikut mesyuarat COGM, sepatutnya telah diadakan pada tahun lepas, pada tahun 2020. Namun begitu telah ditangguhkan. Dan tuan rumah sepatutnya pada tahun 2020 untuk mesyuarat ketua negara, iaitu negara di Afrika, iaitu Rwanda. Bagi kali ke-26 tidak dapat dilaksanakan, jadi ditangguhkan. Okey, ada apa-apa lagi persoalan nak tanya? Kita dah ada COGM. Okey, kita dah ada 5 yang seterusnya. Okey, Cikgu Mas. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir sumbangan pernyataan Malaysia ialah di dalam Sukan Commonwealth. Okey, ataupun singkatan saya panggil SUKOM. Saya singkatkan. Okey. Jadi Sukan Commonwealth merupakan kejohanan sukan kedua terbesar selepas Sukan Olimpik. Okey, saya nak tanya soalan kat sini. Mengapakah Sukan Commonwealth dianggap sebagai kejohanan sukan kedua terbesar selepas Sukan Olimpik? Okey, siapa boleh jawab dekat ruangan chat? Kenapa Sukan Commonwealth dianggap sukan kedua terbesar selepas Sukan Olimpik? Okey, Olimpik pun baru saja melabuhkan tirai pada minggu lepas. Kenapa? Ada siapa nak cakap? Siapa nak bagi tahu kenapa? Ada, bagilah tahu apa-apa pun korang nak cakap. Jumlah negara, okey, Syamil cakap apa? Jumlah negara yang terlibat lebih banyak berbanding sukan lain selain Olimpik. Ya, betul, pandai awak. Ini memang calon A+ ni. Betul, sebab banyak negara amat. Kalau kita sebut negara betul. Okey, nampaknya Cikgu Umi terkeluar tu. Tapi tak apalah anak-anak ni ada yang menjawab ni. Banyak bilangan negara Commonwealth kerana bilangan Commonwealth banyak kemudian mungkin okey, sekejap mungkin juga sebab yang pertama kita ada Sukan Olimpik 5 tahun sekali dan Sukan Commonwealth adalah tu nampak tu 4 tahun sekali. Itu adalah mungkin itu yang Cikgu Umi nak kongsikan tadi tu. Dan kat sini pun ada dituliskan sukan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Bukan saja rakyat di Malaysia, begitu juga serata dunia ni. Mengeratkan hubungan antara negara Commonwealth. Kalau kamu tengok berapa banyak negara Commonwealth yang ada dalam dunia ni, semuanya negara yang pernah dijajah oleh British dahulu, termasuk Amerika Syarikat pernah dijajah oleh British. Olimpik 4 tahun sekali, cek balik tu, kita dah belajar tentang Olimpik tu sebelum ni. 5 tahun sekali, 4 tahun sekali tu adalah Commonwealth, sukan yang bawah lagi. Kemudian nanti kita ada sukan C, bawah lagi, sukan antara ASEAN nanti kamu akan belajar lah lepas ni. Okey, Cikgu Masura ada nak tambah apa-apa? Okey, ya Cikgu Mas. Kalau tengok kat sini sebenarnya bila kita belajar tentang sukan, awak akan perasan sebenarnya sukan ni dia tak mengira kaum ataupun tak mengira bangsa. Sebab tu salah satu alat untuk perpaduan ialah melalui sukan dan dia tak ada diskriminasi. Dia tak ada macam nak tengok warna kulit ke, awak daripada bangsa mana ke, tak ada. Sebab tu kalau tengok sekarang yang tengah berlangsung sukan yang sekarang ni, memang kalau kita tengok sebenarnya tak ada pun membezakan antara satu sama lain. Semua orang boleh masuk sukan. Sebab tu kalau awak tengok antara salah satu usaha untuk perpaduan ialah melalui sukan. Okey? Yang ni sebenarnya kita dah belajar pun yang sebelum-sebelum ni. Sebab kalau awak refer balik selain daripada macam semalam dengan Cikgu Iman, siapa yang dah masuk yang semalam kita belajar tentang bab daripada tingkatan 4. Tapi melalui persekolahan ataupun melalui sistem pendidikan yang sama. Dan sebenarnya melalui sekolah juga, kenapa kita adanya sekolah-sekolah? Kalau perasan sekolah-sekolah ni dia menghimpunkan semua sekali dalam satu, maksudnya dalam satu kelompok.
Jadi saya bagi contoh macam sekolah saya sendiri. Okay? Macam sekolah saya SMK SFI, SMK San Francis, kita mengumpulkan daripada pelbagai kaum. Di sebenarnya salah satu alat, okay, ataupun salah satu cara untuk memupuk perpaduan melalui sistem pendidikan dan kurikulum ataupun silibus yang sama melalui persekolahan kan. Jadi kalau macam di sekolah saya akan nampak kepelbagaian itu memang terselah. Okay, di sekolah saya sendiri pun ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu, India, Portugis dan lain-lain. Okay, jadi dekat situlah sebenarnya kita mengambil semua ini sebagai salah satu cara untuk memupuk perpaduan tanpa adanya diskriminasi kaum. Sebab dalam topik tingkatan 5 yang sebelum-sebelum ni, awak pun telah belajar tentang rusuhan kaum. Jadi itu semua adalah berkait dengan perpaduan yang kita ada sekarang. Itu ceritanya. Jadi sebenarnya dia adalah satu proses. Okey, dah masuk Cikgu Umi. Okey, mari kita sambung Cikgu Umi. Okey. Tiba-tiba pula terluar pula. Okey. Okey, saya menjawab Syuhada. Negara Commonwealth yang mempunyai 54 anggota. Okey, untuk maklumat Cikgu Masrina, sebenarnya tahun diadakan sukan. Okey Cikgu, kita tengok balik yang tadi yang sukan Commonwealth tadi. Okey, sukan Commonwealth tadi. Dia sama je. Sebenarnya dia beza 4 tahun sekali, cuma beza bermulanya. Sukan Olimpik pun 4 tahun juga. Sukan Commonwealth pun 4 tahun. Cuma tahun lepas iaitu tahun ni Sukan Olimpik iaitu 2020 sepatutnya diadakan pada tahun lepas, tetapi akibat pandemik ni tidak dapat dilaksanakan pada tahun lepas, dibawa kepada tahun ini. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kata kita lihat pada Sukan Commonwealth, terakhir kita menyertainya pada tahun 2018. Okey, 2018 kita menyertai Sukan Commonwealth. Tengok gambar tu. Di Gold Coast 2018 di Australia lah. Okey, pada masa tu saya pergi tau. 4 bulan sebelum berlangsung saya pergi ke Australia, ke Gold Coast tersebut. Memang meriah. Okey. Dah pasang-pasang yang punya tu koala bear tu pun dah penuh dekat sana. Okey. Memang saya nampak lah semasa persediaan Gold Coast untuk menyambut sukan yang terbesar, itu Sukan Commonwealth. Okey. Yang seterusnya kita ambil untuk topik. Okey. Sebelum masuk ke topik yang seterusnya Cikgu Mas, okey, saya nak bagi tahu tadi saya ada suruh murid-murid ataupun anak-anak menulis 6 kata pendek daripada sumbangan penyertaan Malaysia di dalam Commonwealth. Yang pertama apa tadi? Iaitu rainbow. Yang kedua cepat. Tadi saya dah suruh tulis. Yang kedua ke apa ni? Akronim, cepat. Akronim. Apa dia? Semua tak tulis kan? Yang pertama ialah rainbow. Yang kedua kerah. Okey, bagus Syikin, Amalin, Syairah, kerah. Yang ketiga apa? Lagi cepat. Sama nomi. Okey. Yang yang seterusnya lepas sama nomi apa? Dapat. Dasar apetit dapat. Lepas dapat apa? Cogem. Lepas cogem kita ada sukom. Saya nak awak dah. Bila awak dah catat, kita akan dapat satu, iaitu yang pertama iaitu rainbow, kerah, sama nomi, cogem dan dapat, cogem dan juga sukom. Okey, saya nak awak, kita akan jadikan satu ayat untuk kita mengingat, iaitu sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam Commonwealth. Awak tambah jadi satu ayat, tambah perkataan tengok. Tulis huruf kecil, yang lain semua huruf besar. Buatkan satu ayat. Okey, contohnya sekarang kita dapat menghafal. Rainbow ialah rancangan Colombo, kerah ialah kerjasama pertahanan. Okey, kemudian sama nomi, kerjasama ekonomi. Lepas tu kita ada dapat, iaitu dasar apetit. Okey. Kemudian cogem iaitu mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, dan last sekali iaitu Sukan Commonwealth.
Jadi kita akan dapat rainbow kerah sama Nomi. Sama Nomi buat apa? Sama Nomi dapat cogem tengok sukom. Kita dah dapat tahu. Awak dah boleh menghafal 6 tersebut. Okey, seterusnya Cikgu Mas, boleh kita pergi ke topik soalan untuk cogem tak? Kita pergi. Okey. Sebelum kita masuk 9.5. Rainbow kerah sama Nomi dapat cogem. Tengok tu huruf kecil. Jangan buat huruf besar tau. Nanti awak keliru dengan fakta. Dengan awang kata ayat. Okey, di situ. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Apakah usaha? Ini soalan. Okey. Ini soalan aras rendah lah. Aras mengetahui. Apakah usaha untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth? Okey, cikgu dah highlightkan perkataan usaha. Surina Engkai daripada mana ni? Sama Nomi. Okey. Wah, cepat Aziz Firdaus ni daripada Perak ni jawab. Dia jawab B. Okey, kita tengok lagi. Usaha untuk menangani masalah kemiskinan. Kita tengok. Semua dapat B. Semua jawab B ke? Ada jawapan lain ke cikgu? Cikgu Mas? Semua jawab B tu. Semua jawab B. Wah, bagus Okey, kita tengok. Kita tengok betul tak jawapan mereka ni? P ni. Betul rancangan Colombo. Kenapa kita tak pilih A? Kenapa kita tak pilih C dan D? Sebab awak dah ada pengetahuannya tentang iaitu sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam rancangan Colombo. Okey. Kita dapat lihat di sini, kita yang pertama, katalah awak tak tahu, okey, awak boleh sisihkan A, B, C dan D lah. Kalau ikut dasar ekonomi baru ialah dasar yang dilaksanakan dalam negara kita. Dia tidak berkaitan dengan negara luar. Kemudian rancangan buku hijau merupakan satu pelaksanaan dalam dasar ekonomi baru. Dan sidang kemuncak 6 iaitu merujuk kepada kita kata satu pertubuhan yang lain. Iaitu negara-negara berkecuali. Okey. Seterusnya Cikgu Mas, kita pergi tengok bagus Kalau saya jawab atas C boleh tak? Kenapa kau nak jawab C? Saya ni orang mana ni? Tak boleh lah, salah lah. Tak dapat markah, okey? Seterusnya soalan yang kedua, objektif. Okey, kita tengok lagi. Saya nak awak jawab juga. Tengok betul-betul. Jangan excited nak jawab terus jawab je. Tak nak. Okey, melalui Commonwealth lagi. Malaysia dengan Langtang. Nak tahu tak Langtang? Suara kuat. Kalau siapa yang ikut Cikgu Iman punya slot dia, Cikgu Iman memang suara dia sangat nyaring. Suara lantang Cikgu Iman tu. Menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Okey, mengapakah? Okey, mana kata tugas mengapakah, dia tanya faktor ataupun sebab. Malaysia menentang ideologi tersebut. Okey, jadi awak boleh tengok cari jawapan dalam lampiran buku teks muka surat 207. Okey, kalau tak ada buku teks pun awak dah boleh. Okey, kita tengok jawapan di ruangan chat. Cuba jawab. Okey, ruangan chat. Okey, cepat. Ramai yang jawab D. Ramai jawab D ni. Jawab dodol lah. D dodol. Saya suka dodol tu. Kita tengok betul tak D ni. Saya kalau sebut A ayam, B bola. Betul dodol. Sedapnya makan dodol. Okey. Jawapan dia dodol. Pandai pun. Sebab apa? Kita tahu dasar apartheid berkaitan penyalahgunaan apa? Penyalahgunaan apa? Kita tengok kat sini. Apa tadi? Kita tengok balik. Kuasa. Dia berkaitan dengan penyalahgunaan hak asasi manusia. Okey. Kita tengok yang telah kita kata ditentang. Ya, Vashem. Bagus Vashem. Penindasan terhadap rakyat berleluasa. Okey, betul D dodol. Okey, kita makan dodol. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi kepada soalan yang berbentuk subjektif? Okey, 83 orang. Mana lagi anak-anak murid saya yang lain? Okey.
Okey, kita boleh pergi ke soalan subjektif Cikgu Maslina. Okey, cikgu, okey, untuk soalan subjektif ni saya akan membincangkan soalan bentuk struktur dan esei lah. Okey, di sini kita lihat soalan yang pertama ialah soalan berbentuk struktur. Kita boleh tengok markah. Okey, maksimum untuk soalan struktur awak tahulah 4 markah lah. Dia ada 2, ada 3 dan 4. Tapi jumlah dia mestilah 10 markah. Okey, kita tengok penyataannya. Commonwealth lagi, Commonwealth je. Ini cerita Commonwealth. Slide saya ada Commonwealth. Awak tengok logo Commonwealth, semua cerita Commonwealth. Okey, Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh Malaysia serta negara-negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Tadi pun cikgu dah cakap dengan awak kan. Okey, soalan ni mudah juga. Senaraikan 3 sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Cuba bagi yang awak tulis singkatan tadi dengan perkataan penuh. Perkataan penuh. Cepat. Cuba tulis. Boleh tulis tak? Masalah kemiskinan. Rancangan Colombo. Bagus version. Ya, rancangan Colombo. Okey, awak ingat yang singkatan tadi awak tulis dalam penuh. Dalam perkataan yang penuh dekat ruangan chat awak tu. Okey, kita tengok. Berapa? Rancangan Colombo dah 1. Okey, betul. Lagi cepat. Shikin pun dah agak rancangan. Lagi selain pada rancangan Colombo, apa lagi kita nak 3? Kerjasama pertahanan. Ya, betul. Kerah. Betul. Lagi 2. Lagi. Kerjasama ekonomi. Okey, Syamil. Okey, bagus. Betul. Jangan tulis ke. Samonomi. Kerjasama ekonomi. Ya, betul. Lagi. Kita ada 6. Anda ada 3. Menyertai sukan Commonwealth. Okey. Arif, kalau kata soalan bentuk macam ni terus direct je awak tulis sukan Commonwealth. Tak perlu tulis lagi kata kerja ataupun kata tugas kerja, tak perlu lagi. Terus tulis sukan Commonwealth je. Betul Ed Imran. Bagus. Rancangan Colombo. Kerjasama pertahanan. Okey, bagus. Cogem. Okey. Syairah. Bagus awak tulis cogem. Adakah kita boleh terima jawapan cogem? Kalau kita tulis cogem saja, boleh terima ke tak boleh terima? Cikgu Mas, Cikgu Maslina, Cikgu Mas, awak rasa kita boleh terima tak kalau tulis cogem? Okey, cogem ni pada saya lah lebih elok sekiranya awak menulis jawapan tu dengan penuh. Maksudnya lagi bagus kalau tulis dengan penuh lah. Cuma untuk untuk perkataan cogem ni dia macam ni. Bila awak menulis, awak kena anggapkan orang yang menanda kertas awak tu, kertas SPM, dia memang tak tahu apa-apa dan dia pun tak kenal awak. Itu salah satu perkara yang saya bagi tahulah. Maksudnya awak kenapa kena tulis perkataan yang penuh supaya perkataan yang penuh ni dia dapat maksudnya dengan perkataan yang penuh ni dia dah memberikan satu jawapan yang tepat lah untuk awak. Sebab mungkin juga cogem ni dia mungkin melambangkan perkataan yang lain ataupun singkatan pada perkataan-perkataan yang lain. Cuma pada di peringkat yang sekarang ni maksudnya kita menggalakkan untuk mereka mengingat perkataan tu ataupun dia punya term-term tu dalam ayat yang penuh lah. Okay? Tapi kalau saya terima. Saya kalau contoh macam Cikgu Mas ataupun Cikgu Umi, kalau Cikgu Umi terima yang perkataan cogem ni? Ya, cogem ialah satu kata kita kata akronim untuk nama khas lah. Jadi kalau ikut kita boleh terima lah. Tetapi macam Cikgu Mastura cakap, kita galakkan menulis dengan nama yang penuh, iaitu mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Bukan Commonwealth lah, Aziz Firdaus. Not well, okay? Okay, Cikgu Masrina, ada apa-apa nak tambah? Okay, boleh kita pergi bincangkan untuk satu soalan subjektif, satu je sebelum kita iklan. Boleh? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, bila kita tengok saja jumlah markah tersebut, ia merujuk kepada soalan bentuk esei ataupun soalan bahagian B kertas 2. Okay, mengapakah dia akan merujuk pada faktor ataupun sebab?
Kerjasama ekonomi dalam kalangan negara anggota Commonwealth. Commonwealth lagi. Okey, sangat penting. Jelaskan. Okey, bila soalan jelaskan di sini, awak mesti ada fakta, huraian dan juga contoh dan juga inference. Kalau masuk memang best lah sebab dah boleh hafal. Memang dah hafal dah. Sumbangan Penyertaan Malaysia dah boleh hafal 6 dah. Malam ni anak murid kita. Okey. Jadi soalan yang bentuk macam ni, fakta, huraian, contoh dan inference kalau boleh. Ataupun fakta, huraian, lanjutan, dan contoh pun boleh. Okey. Jadi kalau tak tahu sangatlah bolehlah awak tulis, tapi tidak boleh dalam bentuk apa nama? Kalau kata dalam bentuk apa? Koma. Tak mau. Kita mesti tulis dah selepas isi penting yang seterusnya, kita mesti ada penanda wacana. Okey, saya nak awak gain. Mengapakah kerjasama ekonomi dalam kalangan negara anggota Commonwealth sangat penting? Okey, ini soalan fakta. Okey, jadi awak tak boleh orang kata tersasar jauh. Okey. Okey, kita tengok apa dia. Kerjasama ekonomi. Samanomi. Apa faedah dia? Yang pertama apa? Cukai apa? Dikenakan kadar cukai apa? Okey, cuba jawab yang di sebelah. Okey, cukai apa? Cepat. Cepat tulis apa yang ada kat sini. Clue tu telah diberi pun dalam soalan tu. Awak cuma kena buka buku teks. Tak buka pun tak apa. Cikgu dah bagi dah ni. Contohnya dikenakan kadar apa? Cukai apa? Syamil, cukai apa? Cukai tu cukai ekspor. Itu contoh. Cukai apa? Dikenakan kadar cukai yang macam mana? Kadar. Okey, 5 apa nama ni, tak kerti nak sebut ni. Kadar cukai yang dikenakan sangat rendah. Okey, kemudian awak boleh beri contoh macam Syamil tadi, cukai ekspor. Okey, betul. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi dalam kerjasama ekonomi ni? Sangat penting. Pelaburan. Ya, bagus Syairah. Pelaburan daripada negara Commonwealth. Ya, mendapat pertama pelaburan. Maksudnya negara-negara Commonwealth kita datang melabur ke Malaysia. Ya, betul Syamil. Memudahkan urusan import dan ekspor antara negara Commonwealth. Jadi kadar cukai. Okey, kadar cukai rendah kita pun dah sebut tadi. Lagi apa lagi? Lagi apa? Menyediakan apa? Ya, kemudahan kredit hutang. Dia bagi hutang pinjaman lah. Okey. Pelbagai kemudahan disediakan, kemudahan kredit dan bantuan dana. Okey, ya betul Sofia. Sofia ni daripada mana ni? Okey, good. Very good. Okey. Bagus Nani. Okey, menyediakan. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey. Kita nak berhenti iklan ke dulu sebelum kita sambung ke soalan yang terakhir, soalan berbentuk kebat, Cikgu Masrina. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey. Macam mana boleh ada iklan? Memanglah ada iklan. Apa-apa mesti ada iklan. Okey. Okey, betul lah jawapan yang awak bagi. Kita boleh memberikan contoh. Soalan 6 soalan ni jelaskan kita mesti ada fakta huraian, contoh dan juga inference ataupun fakta huraian, lanjutan, huraian dan juga contoh. Okey, kita teruskan kepada soalan 3 iaitu berbentuk esei untuk penyertaan dalam topik 9.4 lagi. Okey, pada pandangan anda,
pandangan anda. Ni pandangan saya. Awak tengok pandangan awak. Okey. Adakah sini ada soalan penegasan. Okey, adakah pertubuhan antarabangsa penting terhadap sesebuah negara yang sedang membangun? Jadi kita nak dapat markah free, 1 markah. Okey, kalau soalan berbentuk ada ayat penegasan iaitu perkataan adakah ni. Okey, kita perlu jawab macam mana. Okey, boleh cuba tolong bagi kat cikgu cara nak menjawabnya. Dekat di ruangan chat. Cepat. Okey. Okey, apa dia? Ya, atau apa ni? Yang lain mungkin boleh kongsikan. Mungkin ada formula-formula yang telah diajar oleh cikgu awak untuk menjawab soalan kepentingan. Ya, mesti ada kepala ayat lah. Cikgu pun memang suka guna kepala ayat. Dekat sekolah, cikgu selalu menjerit kepala ayat mana? Kepala ayat mana? Jangan lupa. Pada pandangan saya, ya. Betul tak? Jangan jawab ya terus. Hampa suka ya. Dah keluar Kedah dah ni. Okey. Kita tengok pada pandangan anda. Okey, awak tukarlah pandangan anda tu. Tukar anda kepada saya. Pada pandangan saya. Adakah tu? Okey, awak boleh berikan penegasan awak. Iaitu ya ataupun tidak. Okey. Adakah kita boleh menjawab ya saja ataupun tidak saja? Okey, kalau kata awak nak menjawab, awak pastikan kalau awak pilih ya, yalah. Jangan kau jawab ya, lagi kau jawab tidak. Tak perlu. Saya nak ya, ya je. Kalau awak nak kata tidak, tidak saja. Okey, contohnya pada pandangan saya, ya, pertubuhan antarabangsa penting terhadap sesebuah negara yang sedang membangun. Okey, huraikan yang sedang membangun apa? Berikanlah. Apakah kepentingan dia? Apakah manfaat dia? Bila sebut kata penting, mesti ada kebaikan dia. Mesti ada manfaat dia ataupun faedah dia. Ya, okey. Tengok pertubuhan antarabangsa. Kenapa penting? Okey. Okey, cuba bagi jawapan. Saya nak jawapan awak. Cepat. Okey, cuba type jawapan awak. Siapa yang ada dari sini? Cuba type. Okey, cuba. Pada pandangan saya, pertubuhan mana ya? Amalin, ya tak ada ni. Penegasan awak. Awak hang sokong ke hang tak sokong ni? Pada pandangan saya, okey, ya. Pertubuhan antarabangsa sangat penting terhadap sesebuah negara. Oh, dia ada sangat penting. Okey, boleh terima. Okey, 1 markah dah dapat terhadap sebuah negara yang membangun kerana negara dapat menjalin hubungan ekonomi dengan negara. Okey, bagus. Okey, dapat menjalin hubungan dengan hubungan ekonomi dengan negara luar. Dapat apa markah ni? Rasa-rasa boleh dapat markah berapa? Okey, kalau cikgu bagi 2 lah. Okey, lagi ni 8 markah. Banyak. Sebenarnya banyak dia punya ni. Awak boleh tengok dekat sini. Okey. Kita tengok soalan kebat dia banyak. Okey, kita tengok kebat. Apa lagi? Kalau soalan kebat, apa lagi yang boleh lagi? Apa lagi? Okey. Pada pandangan saya, ya, kerana menarik ramai pelabur luar untuk melabur ke negara kita. Ya, betul. Sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Ya. Bagus, Syairah. Cuba lagi. Ni sebab kena kang banyak kan. Korang nak menaik pun susah kan. Okey? Kita tengok lagi. Ya, pertubuhan antarabangsa penting sebuah negara yang sedang membangun supaya aktiviti kegiatan. Ya, betul. Kegiatan perniagaan berjalan lancar seperti mengeksport hasil negara ke negara Commonwealth. Okey, lagi. Contoh lagi. Ya, menjalinkan hubungan ketenteraan. Ya, betul. Untuk menyokong negara dari segi keselamatan dan juga menjamin apa? Negara kita tidak di mana? Diganggu oleh negara ancaman negara luar yang lain. Boleh. Banyak. Okey, bagus. Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi topik 9.5? Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ingat yang 6 tadi? Boleh ingat yang 6 tadi? Sumbangan dan penyertaan Malaysia dalam Commonwealth? Boleh ingat?
Boleh ingat? Okey. Maksudnya mereka dah boleh menjawab ni, maksudnya boleh ingat. Okey. Kamu boleh menjawab soalan esei tu. Okey, boleh. Hebat jawapan. Okey, bagus Maksudnya jawapan yang baik. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Okey, Cikgu Mai, kita pergi topik yang seterusnya. Okey, kita pergi topik yang seterusnya. Okey. Iaitu, okey, 9.5. Itu kita tengok topik 9.5. Tak naik pula. Okey, topik 9.5 berkaitan dengan cabaran. Okey, cabaran. Cikgu boleh enter tak? Dia tak naik dia punya topik 9.5 tu lah. Dia tak keluar Okey. 9.5. Kita tengok 9.5. Cabaran mengukuhkan dasar luar Malaysia. Mestilah ada cabaran. Apa-apa hidup mesti ada cabaran. Even awak lah pelajar calon SPM 2021 menghadapi cabaran pada hari ini pandemik. Okey. Kita tengok cabaran iaitu rintangan, halangan, masalah. Iaitu mengukuhkan dasar luar Malaysia. Okey, kita lihat apakah cabarannya. Iaitu ada 4 cabaran. Yang pertama, cabaran politik antarabangsa, cabaran politik serantau, cabaran keselamatan dan pertahanan dan cabaran pembangunan ekonomi. Okey, jom. Cikgu Mas, slide yang seterusnya. Okey. Okey, kita ada mukadimah. Apa maksud mukadimah? Introduction. Okey, kita ada introduction berkaitan dengan cabaran. Okey, apabila fasa baru dasar luar Malaysia bila kita sebut fasa baru ni apabila Malaysia pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu telah menukar nama daripada Persekutuan Tanah Melayu kepada Malaysia pada 16 September 1963. Maka kita telah memasuki satu fasa yang baru berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Okey, apa yang fasa baru ni? Kita dapat lihat selepas 1970-an, kita dapat lihat Malaysia perlu mengharungi pelbagai cabaran yang baru untuk mengukuhkan negara di persada dunia. Persada dunia ni. Dunia ni besar kita tak tinggi sikit lah. Okey. Cabaran yang perlu dihadapi adalah meliputi aspek politik, pertahanan dan ekonomi. Sebab tu cikgu cakap, cikgu sejarah event mana di dunia, satu dunia pun dia akan cakap 3 perkara yang penting. Politik, ekonomi, sosial. Itu yang paling penting. Okey, next cikgu. Okey, seterusnya. Cabaran yang pertama ialah politik antarabangsa. Saya singkatkan menjadi CAPOSA. Iaitu kita melihat sama apa dia cabaran meliputi aspek politik, pertahanan dan ekonomi apabila perlu menjalin hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi selepas 1970-an. Maksudnya kita akan lihat, maksudnya tetap okey ini negara komunis. Kita tak kawan, tak ada. Tapi selepas 1970-an, iaitu cabaran politik perlu menjalin hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Maksudnya apa? Malaysia mengamalkan apa? Dasar berkecuali. Maksudnya tak masuk campur tangan apa-apa isu masalah negara tersebut. Okey, contohnya Malaysia telah menjalin hubungan dengan negara China dengan mengadakan lawatan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1974. Okey. Itu gambar bendera-bendera tu anggota Commonwealth lah. Okey. Seterusnya. Okey. Yang pertama tadi CAPOSA. Ini kita pergi cabaran yang kedua berkaitan dengan cabaran politik serantau. Iaitu CAPOSA. Iaitu kita lihat apakah cabaran politik serantau. Iaitu apabila berlakunya perluasan pengaruh komunis di Indochina dan menyebabkan telah berlaku ketidakstabilan politik kepada negara di rantau Asia Tenggara. Okey, kita dapat lihat apabila telah menghadapi cabaran rantau Asia Tenggara berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam disebabkan perang yang berlaku di negara Vietnam. Tak terkecuali lah Malaysia juga menghadapi kebanjiran pendatang asing Vietnam ni apabila dia terpaksa memberi tempat perlindungan sementara di Pulau Bidong. Siapa tahu Pulau Bidong kat mana? Pulau Bidong kat mana? Pulau Bidong.
Cikgu Mas, kat mana Cikgu Mastura? Pulau Bidung. Kat mana Kita kena Cikgu bagi Mastura? student jawab Mami. Kat mana? Saya bagi tahu negeri tersebut bermula dengan huruf T. Cepat T cepat. tu. Pulau Bidung. T. Cepat macam naik bas pula. Cepat. Pergi Pulau Bidung. Cepat. Macam negeri asal Cikgu Mastura aje nampaknya. Tak Itulah jawab sebab tu saya saya tak bagi tu. Kat mana? Kat mana? Pulau Bidung kat mana? Cepat. Dia malu nak jawab. Syah Ariski. Nama. Terengganu. Ya, betul. Terengganu. Pulau Bidung ni dekat Terengganu. Thailand jauh benar. Terengganu sayang. Okey, seterusnya kita dapat lihat kesannya pada tahun 1976 apabila berlaku kebanjiran pendatang asing Vietnam. Awak tengok tu. Takut saya tambah sekarang kan boleh ni macam ni. Semua saya pergi kedai SOP please. 1 meter please. Saya jaga takut. Okey. Kita tengok apa berlaku pada tahun 1976 Malaysia berpendidikan tegar menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia untuk membincangkan pergolakan di Indochina serta masa depan rantau Asia Tenggara. Yelah, takkan kita nak makan free kan? Habis duit negara untuk pembangunan. Okey, next. Cikgu masih next lagi. Kita pergi yang ketiga iaitu cabaran keselamatan pertahanan iaitu CAKRA. Bukan cakra padat singkatan cabaran keselamatan pertahanan CAKRA. Iaitu berkaitan dengan misalnya kita lihat perjanjian Anglo-Malaysian Defence Agreement ataupun AMDA. Cikgu nak sebut pun lidah pun terlihat. Iaitu antara Malaysia dengan Britain yang telah berakhir pada tahun 1971. Sebelum tu memang kita menjalinkan keselamatan, perjanjian keselamatan. Sebab keselamatan ni, perjanjian keselamatan dia ada tempoh dia tertentu. Kemudian diteruskan lagi dengan perjanjian keselamatan negara kita. Diteruskan lagi dengan perjanjian pertahanan baru iaitu Five Power Defence Arrangement FPDA dalam bahasa Melayunya perjanjian pertahanan 5 negara yang dianggotai oleh Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Okey, daripada bentuk perjanjian pertahanan yang baru, maka satu mesyuarat peringkat ASEAN iaitu mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN telah dilaksanakan. Kenapa? Untuk membincangkan kerjasama yang lebih efektif bagi menjamin keselamatan negara dan serantau. Okey, seterusnya. Okey, untuk topik yang terakhir kita. Topik kecil. Okey, yang ketiga. Okey, ada lagi cikgu? Yang ketiga tadi. Saya lupa nak sebut manfaat. Dalam cabaran keselamatan pertahanan CAKRA tersebut, kita telah memperolehi manfaat faedah daripada perjanjian 5 negara tersebut. Yang pertama, memperolehi bantuan teknikal dan latihan bersama bagi memperkukuhkan keselamatan dan pertahanan negara. Okey, yang kedua, bekerjasama dengan negara ASEAN. Untuk apa? Memastikan ataupun menguatkan, mengukuhkan pertahanan dan keselamatan rantau Asia Tenggara. Contohnya untuk menjamin keselamatan dan pertahanan, Malaysia telah menandatangani satu perjanjian dengan negara jiran iaitu Perjanjian Sempadan dengan Thailand pada tahun 1965 untuk menangani isu keselamatan. Awak faham je lah dengan Thailand ni macam-macam berlaku. Okey. Contohnya isu jenayah, isu dadah dan lain-lain lagi lah. Jadi kalau kata kita punya penjenayah lari ke sana, kita pun contact hello. Cakap bagi tahu polis dekat Thailand. Tolong bagi tahu, cari-cari nama ni ada tak masuk. Macam itulah contoh lah. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, cabaran pembangunan ekonomi. Singkatan dia CAPEK. Bila ekonomi tak bagus, mundur mestilah CAPEK. Singkatan dia pun cantik, CAPEK rupanya. Okey, kita lihat cabaran pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. Yang pertama, apabila wujudnya dominasi negara maju. Bila sebut dominasi ni, negara maju ni, dia dia kita kata apa? Dia mengawal, betul tak?
Cikgu Mastura, Cikgu Masrina? Okey. Capek ni, penat. Memang penat lah. Memang dah duit tak ada, penat lah. Okey. Okey. Maksudnya dominasi ni adalah dikawal. Dikongkong oleh negara maju. Contohnya, dominasi negara maju ialah negara maju yang ada kuasa menentukan harga komoditi biji timah, getah dan hasil minyak serta gas negara. Okey, untuk mengatasi cabaran tersebut, Malaysia telah menjadi anggota Pertubuhan Antarabangsa iaitu International Tin Council ataupun Majlis Timah Antarabangsa. Ini peringkat awal dahululah. Okey, kemudian General Agreement on Tariff and Trade GATT iaitu Perjanjian Umum Tarif dan perdagangan. Okey, ini yang kita untuk menghadapi cabaran pembangunan ekonomi. Okey, seterusnya akibat daripada cabaran dominasi harga yang ditentukan, harga komoditi yang ditentukan oleh negara maju, apa Malaysia buat? Menyuarakan desakan agar harga barangan komoditi dapat dikawal. Okey, apa manfaat? Okey, manfaatnya Malaysia dapatlah memperoleh hasil keuntungan yang baik, yang lebih baik, yang lebih banyak daripada minyak dan gas. Akibatnya sebuah pertubuhan yang berkaitan minyak dan gas telah ditubuhkan di negara kita dengan nama Petronas pada tahun 1974. Okey, ada apa lagi nak tanya? Okey, kita dah ada untuk cabaran ni, kita ada 4. Yang pertama caposa, kita ada cakera, kita ada capit. Okey. Seterusnya, capek tu jangan ingat penat endon. Ni capek ni capek tu apa? Cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. Ya. Okey. Boleh Cikgu Mas, seterusnya slide yang seterusnya saya dah habis bincangkan untuk cabaran. Dia kata, soalan lagi. Memanglah. Mesti ada soalan. Kita tengok soalan. Okey, soalan objektif. Apakah usaha? Petronas dah tua. Memanglah dah tua. Okey. Petronas dah tua. Apakah usaha untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth? Okey. Apakah? Ini dah cikgu dah ulang balik ni cikgu. Kita tengok soalan yang ada gambar tu. Betul-betul. Ini dah yang tadi Okey, siap. Ya. Patut nampak baik, macam dah diulang. Tengok yang ada gambar Malaysia tu. Okey. Ada gambar Malaysia dengan Jabatan Perdana Menteri tu. Okey. Tu dia. Okey, bersedia di ruangan chat anak-anak murid cikgu. Okey, kita tengok. Jadual berikut berkaitan dengan cabaran mengukuhkan dasar luar Malaysia. Okey, dia bagi pernyataan jadual di situ. Perkara menjalin hubungan dengan negara luar tanpa ideologi. Okey, tanpa mengira ideologi. Iaitu isu cabarannya berkaitan dengan politik antarabangsa. Okey. Kemudian perkara wujudnya dominasi negara maju bagi menentukan harga komoditi. Okey, apakah X? Mana soalan dia dah lari ni. Sebenarnya ada apakah X ni kat bawah ni. Apakah X? Okey. Okey, cepat. Syamil dah jawab tadi. Orang lain? Ramai yang jawab ada jawab capek. Betul lah tu. Capek tu. Okey. Memang capek sebab kita tengok kat situ. Harga komoditi. Bagus, awak tengok dekat sini dia punya kata kunci dia harga komoditi. Iaitu pandai awak tahu dah minyak, capek kat mana. Apa tadi? Getah, gas, biji timah. Sebab didominasi harga raw material ataupun harga bahan mentah tersebut dikawal oleh negara maju. Okey, betul jawapan awak. Okey, betul. Pembangunan ekonomi. Dodol. Makan dodol lagi rupanya kita. Okey. Seterusnya lagi. Okey, untuk soalan objektif yang kedua. Iaitu selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian berikut. Five Power Defence Arrangement, FPDA. Not AMDA. Okey, ni FPDA.
5 power. Five power ingatlah apa negara dia? Tolong jawab Ustaz. Ustaz bilang Siapa ingat? Syairah Siapa ke ingat? Aini ke? Siapa ingat? Apa 5 buah negara besar tadi? M, S, B, N, A. Cepat. Kita bawa Commonwealth, siapa negara besar dengan kita? Negara Commonwealth, siapa negara besar atas Commonwealth tu semua? Cepat. Ada tu? New Zealand. New Zealand. Lagi apa lagi Sofia? Okey, siapa nak jawab? Britain. Syikin. Britain. Lagi. Australia. Malaysia. Megat. Bagus Megat. Malaysia, Singapura, Britain. Okey. 5 defend. Apa 5 defend tu? 5 defend tu kena sebut. Okey. Maksudnya perjanjian. 5 power. New Zealand, Australia, Singapura, Malaysia, Britain. Okey. Satu lagi tertinggal kot. Ada tinggal 1, 2, 3, 4. 5. Cukup. Saya 5. Okey, 5. Betul. Okey. Apakah kepentingan perjanjian tersebut? Apa jawapannya lagi? Okey, cuba tulis jawapan awak di ruangan chat. Dah ada apa orang kata kata kunci dia kat situ tu. Defense tu apa maksud dia? Defense tu apa maksud dia? Kan? Okay. Mana dia? Cepat. Dah ramai dah jawab kat ruangan chat ni. Tak perasan berpusu-pusu. Semua menjawab Cikgu Umi. Ayam memperkuat pertahanan. Okey, betul. Bagus. Okey. InsyaAllah siapa yang join malam ni kemungkinan kalau keluar soalan ni confirm betul semualah. Okey, topik 9.4 dengan 9.5. Okey, next kita pergi soalan bentuk struktur dan juga esei. Kita tengok. Okey, soalan 1 esei. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Perubahan. Okey, ini bentuk struktur lah. Sebab 3 markah. Sebab dia ada perkataan nyatakan. Okey, perubahan dasar luar Malaysia diberi pernyataan. Perubahan dasar luar negara sejak tahun 1970-an merupakan tempoh pengukuhan dan kemampuan menghadapi cabaran baru. Okey, nyatakan manfaat yang diperolehi daripada Perjanjian Pertahanan 5 Negara ataupun FPDA. Ni soalan keempat lah. Jangan jawab short sendiri ya. Sebab dia tanya direct manfaat daripada Perjanjian Pertahanan 5 Negara FPDA. Okey, apa jawapannya? Okey, cepat. Okey, apa jawapannya? Betul-betul. Kita pun tinggal 1 minit lagi ni. Cepat. Ada lagi satu lagi. Cepat. Siapa nak jawab? Cepat. Okey, cepat. Ada tak jawapannya? Okey. Siapa yang paling cepat jawab ni mesti dapat A lah ni. Cepat. Saya nak seorang je jawab. Manfaat. Ada tadi. Memberi komitmen terhadap pertahanan negara. Okey, Ed. Baguslah Ed. Awak bagi dia. Okey, Syamil. Okey, betul. Latihan bersama antaranya. Okey, betul. 3 markah di situ. Okey, teruskan untuk soalan bentuk yang kedua. Cikgu Masrina. Okey, kita tengok. Ini soalan 2 ni. Dia boleh bentuk kebat. Okey, bentuk kebat sebab 8 markah. Okey, sebagai rakyat, kenapa 8 markah? Dia ada ulas kan? Dia ada ulas kat situ. Okey, Amalin, kita tengok soalan yang kedua pula Amalin. Cuba jawab. Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah bila kata soal kata tugas dia, bagaimanakah dia nak cara ataupun tindakan kita menghadapi cabaran untuk memajukan negara dan bangsa. Ulaskan. Bila berulas ni maksudnya dia kena ada fakta huraian, contoh dan inferen. Ataupun macam cikgu cakap tadilah, mesti kena terangkan dengan lebih lanjut. Okey, contohnya. Pertama, bagi satu. Cepat. Ada yang kat sini. Rajaswari, Khairin, Aini, Nursyahira, Fatihah. Fatihah ada? Okey. Bagaimana ni dia nak cara kan Cikgu Umi? Ya, memang nak cara. Cara dia macam mana untuk menghadapi cabaran. Apa kita perlu buat?
Apa kita perlu untuk memajukan negara Boleh dan guna bangsa formula? formula boleh. Tak ada teknik Ada. banyak. Cuma lepas ni kita akan belajar teknik. Okey. Dengan memupuk perpaduan antara kaum supaya tidak berlaku perpaduan. Okey, bagus. Okey, lagi bagus Sofia. Okey. Fashion, kita mesti menghormati negara dan bangsa kita. Okey, menghormati negara dan bangsa kita. Boleh. Okey. Seterusnya, sentiasa bekerjasama tanpa kira kaum dalam menghadapi cabaran. Ya, betul. Okey, betul. Lagi, menyelesaikan konflik melalui rundingan. Ya, bagus. Okey, bagus. Okey, semua ramai. Baguslah. Ed jawab sebagai rakyat macam cara saya. Okey. Okey, ini bagus. Saya suka Ed cara menjawab. Okey. Awak boleh tengok contoh cara Ed menjawab. Ini boleh diterima dan huraikan sehingga lebih lanjut lagi dengan isi-isi penting yang awak rasa bersesuaian dengan soalan cara untuk menghadapi cabaran memajukan negara dan bangsa. Okey, bersifat lebih terbuka kepada semua negara. Ya, betul. Okey, betul Arif Nazmi. Okey, bagus. Okey, tanpa melengahkan kita tengok soalan yang ketiga sebab kita dah masa dah agak lebih ni. Okey. Kita ada logo Petronas. Okey. Bila tengok Petronas mesti ingat nak masuk minyak petrol je. Okey, memilih pemimpin yang berwawasan. Ya, betul An. Okey, betul. Okey, semua betul. Bagus. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Soalan kebat juga. Bentuk kebat pun 8 markah. Kenapa? Sebab dia ada huraikan. Kata logo di berikut berkaitan dengan institusi minyak dan gas negara. Huraikan kepentingan Petronas. Ini pun kepentingan juga kepada pembangunan negara. Kita tak payah tengok, kita tengok penting-penting je malam ni. Okey, huraikan kepentingan Petronas kepada pembangunan negara pada hari ini. Apa dia? Apa kepentingan? Ya, dapat membangunkan ekonomi. Ainin, bagus Ainin. Lagi. Apa lagi? Untuk ekonomi negara. Ya, betul. Lagi banyak. Okey, kepentingan yang mengurus sektor minyak dan gas negara. Ya, bagus Sofia. Wah, baguslah dia orang malam ni jawab. Dapat mengekspor hasil minyak ke negara luar. Ya, boleh. Betul. 5-5 ni. Tak kita sebut lah. Betul, banyak lagi ya. 5-5 ni. Banyak. Okey. Meningkatkan bidang penyelidikan dalam sains teknologi untuk pendapatan negara. Okey. Hasil biji timah. Tiba-tiba hasil biji timah. Tapi ini dia cerita pasal Petronas, sayang. Dia boleh, tapi kita boleh kaitkan dengan membangunkan industri aliran minyak dan gas. Dia mesti biji timah ni tak berkaitan. Okey. Ed Imran. Okey, kepentingan Petronas. Okey, menolong rakyat yang sengsara dengan okey, bagus. Contoh Petronas. Ya, betul. Okey, baguslah. Bagus sangatlah. Ada apa-apa lagi? Penatlah cikgu cakap ni. Betul. Jawapan dia orang semua hebat-hebat ni. Okey, bagus ni. Ini calon A+ cikgu ni semua ni. Tak kira lah daripada mana pun. Okey, menunjukkan negara Malaysia di pesada dunia. Okey, bagus. Tahniah. Okey, bagus An. Contoh ni, contoh. Petronas menolong. Ni bagi contoh. Ni pandemik ni dah bagi contoh lah. Okey, mengutip cukai. Okey, dah. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita seterusnya ke slide yang terakhir kita? Ada apa-apa nak tanya? Tak apa kan anak kita dah melebihi masa 5 minit ni. Okey, teruskan yang terakhir Cikgu Mas. Slide apa yang saya nak tunjuk ni? Okey, kita cakap Mak Saleh sikit. Keep calm because this is not the end of the world but the end of this presentation. Yay, cikgu dah habis dah. Okey. Alhamdulillah saya serahkan semula kepada Cikgu Masfina.
Betul-betul. Ini siapa nama? Good Anime mewujudkan pengaliran wang dalam sektor ekspor Malaysia. Bagus-bagus. Semua bagus jawapan kamu. Sangat hebatlah anak-anak ni dah fokus daripada 9.4 hingga 9.5. Nampaknya topik-topik yang pelajar selalu gerun-gerun ni nampak mudah dengan Cikgu Umi. Semoga kamu dapat gunakan, manfaatkan nanti untuk peperiksaan percubaan dan peperiksaan SPM yang akan datang. Okey, sebelum Cikgu akhiri majlis, Cikgu nak ucapkan terima kasih pada Cikgu Umi Yasira. Nanti kamu tunggulah kelas yang seterusnya. Kita ada kelas esok dengan Cikgu Rama. Cikgu Rama dia akan beri penekanan untuk tingkatan 4. Jadi adik-adik tingkatan 4 pun boleh turut sama dalam kelas kita Sabtu, masa yang sama, di channel yang sama esok. Okey, sebelum kita habiskan perkongsian malam ini, saya dah kongsikan link kad kita, kad motivasi kita di ruangan chat. Ini khas daripada unit SISC Plus PPD Melaka Tengah, unit sosial. Jadi kamu boleh klik link tersebut dan simpanlah kad tu sebagai motivasi dan ada gambar Cikgu Umi Yasira dalam tu. Simpan kad tu lah sebagai motivasi. Tekan. Kita tu memang tak ada sijil lah. Sijil mungkin kamu dah banyak. Tapi kamu perlukan motivasi untuk hadapi 6 bulan sebelum kita menghadapi SPM. Kamulah yang akan menghadapi SPM. Cikgu Umi ada apa-apa lagi Cikgu Umi nak sampaikan pada anak-anak ni? Okey. Untuk kata air saya, pesanan saya, cubalah ingat yang kata-kata singkatan. Okey, kita ada rekod kan Cikgu Masrina kan? Okey, kalau memang lupa awak boleh ulang. Boleh tengok balik kita punya rekod kita, kelas kita kalau awak lupa. Okey, tajuknya awak rasa jangan takut dah bila sebut dasar luar semuanya takut. Lepas ni tak payah takut. Kita pun boleh jadi menteri ya. Okey, Cikgu Ma itu saja. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.